Dia kena sentiasa lawan, kena sentiasa diingatkan, kena sentiasa ditegur. Dan kalau tak ada orang tegur, dia kena ada kekuatan tegur diri dia. Bini bebel, sakit pinggang lah. Yang tahu dia dengan Allah aja. Bang, pergilah kerja. Keluar melepak minum, berbual. Balik, tak dapat kerja lah. Bukan tak dapat kerja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ni kita berada dalam perkongsian hadis kita, dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita mulakan dengan hadis yang ke-193 ya. Hadis 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, beliau berdiri. Baginda berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kan? Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmat Allah sekalian, hari ini kita maksudnya nak belajar satu hadis, iaitu ketika Nabi SAW beribadah, orang lain melihat ibadah dia tu macam menyusahkan diri. Kan? Macam kita lah hari ni. Kadang-kadang kita buat satu benda amalan, orang nampak macam kita ni menyusahkan diri. Contoh katakanlah kita puasa. Asyik puasa mak ni kan. Orang nampak kita menyusahkan diri. Okey? Tapi kita tak rasa apa-apa. Okey? Jadi, katakan kita hari ni terlibat dengan benda-benda tolong orang, kebajikan ke apa semua kan. Kita sendiri pun badan dah tak berapa kuat. Maklumlah dah tak berapa muda, bukan tua tua sensitif kan. Tak berapa muda. Mak ni pergi sana, pergi sini, nenek ni pergi sana, pergi sini, tak penat ke? Orang nampak kita menyusahkan diri. Tapi kita sendiri tak rasa apa-apa. Okey? Jadi Aisyah radhiyallahu anha satu ketika dia melihat Nabi SAW sembahyang bangun, duduk, bangun berdiri, bangun sembahyang, sujud kan. Sampai kaki Nabi tu agak bengkak menurut pandangan Aisyah. Dan Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai bahasa dia macam menyusahkan diri lah. Apa kata Nabi SAW? Tak boleh ke aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Okey. Kenapa perkataan ini dipilih oleh Nabi SAW? Okey, syukur ni dia ada dua benda. Ada dua jenis syukur. Sebab syukur ni dia ada implikasi dia. Apa implikasi bersyukur? Dalam Quran Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmat kita. Syukur ni dia ada dua jenis syukur. Satu, syukur pada nikmat yang telah ada. Okey. Syukur yang pertama adalah syukur pada nikmat yang telah ada. Okey. Apa kemahiran yang perlu kita ada? Kemahiran mengenang. Kita mengenang. Kita mengenang dan mengiktiraf sesuatu benda itu adalah nikmat. Itu satu kemahiran. Orang kadang-kadang inborn, lahir-lahir, dia jenis susah untuk mengenang benda lepas. Ada orang jenis macam tu tau. Ada orang memang dia punya inborn dia mudah mengenang benda lepas. Kan? Ada orang ni tak sama. Orang ni tak sama. Mungkin depan saya pun ada juga. Ada orang yang memang move on dia. Dah lepas lah. Kan? Oh, dia sedih je lepas lah. Tak semudah itu. Ada orang memang dia susah nak move on. Sebab dia memang jenis dia adalah past oriented. Dia jenis orang yang suka kenang-kenang benda-benda lepas. Okay? Ada orang memang future oriented. Mana dia lepas-lepas lah. Dia akan suka tengok benda depan. Kelebihan dia memang mudah move on. Kelemahan dia pula, orang yang future oriented ni adalah dia mudah anxiety. Mudah rungsing.
Kan? Sebab dia ke depan, tapi dia lepas-lepas dah, macam tu. Jenis orang tak sama, Okey. Jadi nak bersyukur ni, kita kena ada satu kemahiran. Kemahiran mengenang. Kemahiran untuk duduk di past oriented. Satu kemahiran, maknanya kita duduk dan kita kenang apa nikmat yang telah kita ada. Itu kemahiran itu kena bentuk. Kena bentuk Jadi kita dipanggil, kalau dalam bahasa Arab dipanggil tafakkur. Tafakkur ni berfikir. Kan? Berfikir. Maknanya, okey, apa nikmat yang telah Allah SWT bagi kepada kita. Dan kalau kita hari ni kita pandai mengenang, kita akan rasa kita sebenarnya berada di lautan nikmat. Sedangkan masalah-masalah itu hanya kecil saja. Keliling kita ni memang masalah. Semua manusia akan diuji dengan masalah. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Kalau di Malaysia ni ada 2 tempat saja orang yang tak ada masalah. Sama ada hospital bahagia atau Tanjung Rambutan. Itu tempat orang yang memang happy, tak ada masalah. Kita yang berada kat luar, kat Esa Restu ni, kat Shah Alam, kat Kelang, dekat mana, Seremban, kat mana, akan ada masalah. Bezanya apa? Bentuk. Kesamaan masalah menyempitkan hati. Itu kesamaan. Orang beza bentuk. Ini kesihatan, ini keuangan, ini keluarga, ini suami, ini isteri. Beza bentuk je. Kesamaan dia menyempitkan hati. Okey. Kita duduk, memang kita ada masalah. Tapi kita duduk dalam lautan nikmat sebenarnya. Kesihatan, Alhamdulillah. Banyak lagi benda yang lain yang kita ada. Dan kita boleh beribadah sekalipun adalah kerana nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukan kehebatan kita. Hari ni kita boleh bersembahyang banyak sebab apa? Sebab lutut kita sihat, pinggang sihat. Cuba lutut dah sakit. Mungkin sembahyang kita pun tak boleh nak banyak macam mana lutut kita sihat. Kita boleh baca Al-Quran pada hari ni sebab cermin mata kita tak hilang. Cermin mata hilang 2 hari tak boleh baca Quran dah. Sebab itu kan ucapan Alhamdulillah ni kena ada. Ya Allah, banyak. Aku menyempurnakan nikmat ibadah ni sebenarnya daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita. Banyak. Kita boleh bersedekah sebab Allah bagi kita kelebihan rezeki. Kita boleh berselawat sebab Allah rezekikan kita untuk mengingat. Ingat ni rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi maknanya, Nabi sembahyang, tak boleh Nabi sebut, aku nak jadi hamba yang bersyukur. Maknanya tak terbeban tu sebab terima kasih. Terima kasih. Banyak bersedekah tu sebab Allah bagi rezeki yang banyak. Aku sembahyang sebab kesihatan. Nabi dengan Aisyah kan dia punya tingkah umur kan agak jauh agak jauh kan. Jadi maknanya Nabi yang berumur tu masih fit. Masih sihat masih fit, masih sihat. Jadi maknanya syukur ada nikmat kesihatan. Sebab tu aku bersyukur tu dengan aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur yang pertama adalah syukur kepada nikmat yang telah ada. Maka Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat dia. Syukur jenis kedua adalah syukur yang kita janjikan. Syukur yang kita janjikan. Kita janjikan kesyukuran itu. Contoh, ya Allah, aku ni sihat, Alhamdulillah. Kalau kau bagi aku terus sihat, aku janji Tuhan, aku akan terus beribadah pada Engkau. Kita janjikan. Ya Allah, aku ni dah ada rumah dah, tapi kalau ada rezeki nak beli rumah lagi lah untuk anak-anak kan. Kalau kau bagi Tuhan, aku akan lebih bersyukur lagi. Syukur yang kita janjikan. Jadi, syukur yang kita janjikan, kita berusaha tu, dan kita janji kita akan bersyukur, Allah akan bagi kita. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, mesti Allah akan bagi. Tapi kalau dah dapat, jangan lupa. Itu Allah sebut di akhir ayat tu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur, lupa pula janji kau, azab aku adalah pedih. Jadi kita nak memulakan sesuatu pada hari ini, dia kena bermula dengan bersyukur. Jangan bermula dengan tamak. Kalau tamak, Tuhan takkan tambah. Hari ini Allah, aku nak lagi, Allah takkan tambah. Allah sebut benda dalam Quran. Maknanya Allah kata, Allah memudahkan manusia ni banyak benda. Thumma yatma'u an azid. Yatma'u ni tamak. Dia kemudian rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak untuk ditambah, Allah kata apa? Aku takkan tambah. Jangan mulakan benda dengan tamak. Dia kena mulakan dengan bersyukur. Ya Allah, aku dah ada banyak Tuhan. Tapi aku nak lagi lah. Dan tak salah benda tu. Kalau nak lagi sebab nak bersyukur, tak apa. Nak lagi sebab tamak, tak boleh.
Kalau kau bagi lagi Tuhan, aku lagi akan bersyukur Tuhan. Lagi banyak, tetap bulan, tetap tahun aku akan pergi umrah dan tajuk orang pergi umrah kalau murah rezeki. Kan? Dan Allah akan tambah nikmat itu. Jadi syukur ni ada dua jenis. Satu benda yang kita kenang, yang telah ada. Satu benda yang kita janjikan. Kan? Jadi maknanya ini yang boleh kita buat di harian. Kan? Yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur mesti Allah akan tambah satu nikmat itu. Okay. Hadis ke-194. Wa an Fadalah bin Ubaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Fadalah bin Ubaid berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mujahid ni mana pejuang, pejuang. Mujahid ni adalah maksudnya pejuang. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Man jahada nafsahu fillah, siapa yang memerangi dirinya sendiri ataupun nafsunya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dalam diri kita ni ada dipanggil kelemahan badan. Okey, kelemahan badan. Okey. Okey, saya ulang, saya untuk mudah faham. Manusia ni dicipta daripada 5 unsur. Kan? 5 unsur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian sebab susunan manusia itu sempurna daripada 5 unsur. Yang pertama, kita ada roh. Yang kedua, kita ada akal. Yang ketiga, kita ada hati. Yang keempat, kita ada nafsu. Dan yang kelima, kita ada jasad. So kita ni ada 5 unsur. Jadi apabila kita nak baca manusia ni ataupun kita nak memahami manusia, kita kena faham 5 benda ni. Kan? Dia ada roh, dia ada akal, dia ada jasad, dia ada nafsu, dia ada hati. Mana nak memahami manusia, kena faham 5 benda ni. Okey. Saya tak syarahkan 5 benda ni. Dalam kuliah lain saya pernah bahas benda ni. Kita nak bahas mengenai jasad lah, badan. Jasad, mana salah satu unsur manusia ni jasad. Salah satu dia jasad. Sekali lagi, kita ada roh, kita ada akal, kita ada hati, kita ada nafsu, kita ada jasad. Okay? Yang Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kalau nak senang faham, ni perumpamaan nak senang faham. Pernah tengok equalizer tak? Equalizer ni kalau dekat radio, dia ada yang naik bass dia, apa semua yang naik turun tu. Pernah tengok tak? Untuk adjust decibel tu kan? Maknanya equalizer dia. Kan? Jadi, kalau satu orang penyanyi tu, suara orang ni tak sama. Kalau bass dia tinggi, mungkin dia rendahkan bass dia sikit. Kalau orang tu nyaring suara dia, bingit telinga kan? Jadi, nyaring tu dia rendahkan sikit. Itu equalizer. Equalizer suara tu kan? Okay. Kelima-lima unsur ni haiwan pun ada. Tapi equalizer dia tu tak sesempurna manusia. Jadi maknanya akal haiwan tu rendah sikit. Sebab tu haiwan boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Akal manusia dia tinggi sikit. Dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian tu. Sebab kita punya equalizer tu terbaik. Jin. Dia ada 5 unsur ni juga. Tapi dia punya jasad rendah. Kalau 100% mungkin 5% je. Sebab tu kita tak nampak. Kita density kita ni mungkin 95. Sebab tu kita nampak ni. Jin kan rendah. Tak nampak. Jadi maknanya benda tu yang membezakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beza tu. Okey? Boleh faham tak? Ke pening? Perumpamaan ni. Ke pening. Manusia ni dia tak sama maksudnya. Jadi Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia tu sebaik-baik kejadian adalah senang faham equalizer tu paling cantik lah. Paling cantik banding haiwan, banding jin, banding makhluk-makhluk yang lain, paling cantik. Okey. Ambil sesama manusia pula, equalizer yang telah tepat. Katakanlah dia punya nombor tu katakan 900. Apa membezakan kita? Mungkin kita ni 9002.
Ni 9003, ni 9005. Maknanya sudut akal beza. Dah dia punya tu dah 9 dah. Tapi poin-poin tu membezakan kita. Sebab tu akal kita berbeza. Kan? Ada orang fahaman bagus, menghafal kurang. Kan? Ada orang menghafal bagus, faham kurang. Kan? Berat tak tahfiz kan kadang-kadang. Ada yang memang, setahun, 2 tahun hafal Quran. 30 juzuk. Tapi sudut kefahaman kurang sikit. Orang cakap kan, faham lah. Ada orang kadang-kadang menghafalkan 5 tahun baru habis. Tapi kefahaman bagus. Sudut faham. Maknanya itu membezakan akal manusia. Boleh? Boleh ke pening? Okey, boleh kan? Sini. Okay. Kalau pening tu mungkin poin dia 9.001. Kena tingkatkan sikit lah dia punya tu kan. Okey. Okey. Jadi kita cerita sekarang ni adalah dalam 5 unsur ni jasad kita. Jasad manusia ni jasad Okey. Jasad ni dia ada kelemahan jasad kita panggil. Kelemahan jasad ni memang inborn, lahir-lahir orang tu ada kelemahan dia sejak kecil. Kelemahan ini disebut dalam hadis Nabi SAW dalam 8 rangkaian doa tu. Yang kelemahan jasad. Satu ketika satu orang sahabat dia dalam waktu duha lah, barangkali waktu macam gini kan. Nabi kan rumah Nabi tepi masjid. Jadi Nabi menjengah dalam masjid, nampak sahabat ni dengan keadaan yang tidak berapa terurus, mukanya agak tidak ceria. Namanya adalah Sayyidina Abu Umamah. Jadi Nabi menyapa dia, Abu Umamah, kenapa kau kat masjid ni sedangkan belum waktu zuhur lagi? Maka dia kata apa? Kata Abu Umamah, the sadness and cowardice, dia kesedihan dan juga ketakutan macam menyelubungi jiwaku. The sadness, maknanya kesedihan tu menyelubungi jiwaku. Maka kata Nabi SAW, mau tak aku ajak kau satu doa, kalau kau baca akan menghilangkan benda itu. Apa doa? Doa yang saya yakin kita dah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. 8 benda ni sebenarnya adalah kelemahan jasad kita panggil. Orang inborn ada kelemahan ini. Okey, kita kaji yang pertama. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dan yang kedua hazan. Dua-dua tu sedih. Hammi ni apa? Sedih yang lepas. Benda-benda lepas. Nak senang faham, benda-benda berkaitan, kalau sekarang ni, depression. Hammi ni lebih pada depression. Orang yang mengenang benda-benda lepas, akhirnya jadi sedih. Dia jadi depressed. Ataupun depression. Okay. Al-hazan ni sedih juga. Sedih apa? Benda yang sekarang dan akan datang. Maknanya anxiety. Benda rungsing, anxiety. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Allah daripada benda-benda kesedihan, hammi dan hazan. Hammi ni sedih benda lepas. Hazan ni sedih benda yang akan datang. Okey. Benda ni ada kelemahan badan. Kelemahan badan maksudnya ada orang yang inborn dia mudah anxiety. Kan? Ada orang inborn dia mudah depression. Pelbagai banyaklah depression pula. Kan? Ada yang orang depression sampai boleh jadi kemurungan, kan? Sampai boleh jadi kalau mengandung tu meroyan, kan? Boleh sedih. Ada orang tak ada benda depression, tak ada kat dia. Kan? Okey. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Allah daripada lemah dan juga malas. Lemah okey. Lemah, tak semangat ataupun maknanya benda-benda yang melemahkan kita. Al-ajzi. Okey, ada orang lemah dia tu adalah kalau orang lelaki perempuan. Dia pantang tengok orang perempuan dai licin dia pening kepala. Kan? Ada orang jenis macam tu, kelemahan dia, kan? Ustaz, suami saya 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal. Maknanya kelemahan dia tu perempuan. Kelemahan dia perempuan, Tapi kalau sedih saya Ustaz, suami saya buat hal. Berapa lama dah kahwin tak? 20 tahun. Banyak kali ke? Ini baru pertama kali. Maknanya bukan kelemahan dia. Benda tu maksudnya adalah benda-benda berlaku keliling dia tu, dia jadi macam tu. Kalau yang 20 tahun kahwin, 24 kali buat hal, konseling lah, kering air liur konselor. Susah nak berubah.
Kalau yang sekali-sekali jadi, ya boleh berubah dengan nasihat. Kan? Ni perempuan itu memang kelemahan badan dia. Al-Azzi dia adalah perempuan tu. Kan? Jadi orang tak sama orang tak sama. Jadi mana Al-Azzi, Al-Kasal, the laziness. The mystery of the laziness, the myth of the laziness memang ahli psikologi kaji. Tapi dalam hadis Nabi dah ajar dah. Ada orang yang memang inborn dia ada the laziness tu. Dan tahap dia tak sama. Lepas tu kita kena kenal diri kita, orang keliling kita. Benda ni tak siapa tahu. Mak bapak tak tahu, suami tak tahu, isteri tak tahu. Kita dengan Allah aja tahu. Hari ni kita malas. Kita ni orang Baghdad nak cerita bukan sini tau. Kan? Siapa yang boleh tahu? Kita cakap kat lelaki kita kan, pening kepala lah, padahal malas. Siapa boleh tahu? Menantu kita. Maaf cerita kan, dia menantu kat Baghdad kan. Maaf. Dapat poin ni menantu kan. Siapa yang tahu dia tidur je dia kata sakit kepala? Padahal dia malas. Siapa yang tahu? Kan? Menantu kita tak nak kerja. Asyik sakit contoh kan. Betul lah mungkin sakit. Tapi mungkin kalau the laziness, siapa yang tahu? Jadi dia kelemahan badan. Sebab itu, benda kelemahan badan ni kita kena kenal diri kita. Oh, ini tak normal. Ini tak normal. Aku memang jenis ada the laziness. So, kena lawan. Lawan ini adalah hadis Nabi SAW sebut. Orang mujahid adalah orang yang melawan diri dia. Dalam hadis ni. Jadi saya nak bagi kefahaman hadis ni sebab ada orang yang inborn dia memang kelemahan itu. The laziness. Contoh apa nama? Al-Kasal. Al-Kasal. Siapa tahu tau. Kita dengan Allah je tahu. Tak ada siapa tahu. Menantu kita, anak kita, tak ada siapa tahu. Sebab tu PKP ni kadang-kadang, kalau orang work from home kan, bekerja daripada rumah, kalau orang yang memang inborn dia ada penyakit ataupun ada kelemahan the laziness, dia memang feel good lah cerita dia di rumah tu. Memang feel good. Bila dia balik untuk kerja balik, perit bagi dia sakit perut lah, sakit lutut lah, sakit pinggang lah, sakit kepala lah, macam-macam lagi. Dan benda ni real saya dipanggil dekat jabatan-jabatan kajian macam mana Ustaz? Orang pekerja-pekerja kita ni atau staff-staff kita ni suruh balik macam ada masalah lah. Tapi kalau orang tak ada the laziness tu, okey je. Tapi ada the laziness tu, dia makin terbentuk dia punya the laziness tu. Itu kita kenal diri tau. Kena kenal menantu kita, anak kita, tak ada siapa kenal, tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Tak ada siapa tahu. Kalau ada benda ni, kan? Okey. Allah mina'udzubika min hammi wal hazan, wa'udzubika min azzi wal kasal, wa'udzubika min jubni. Pengecut. Ataupun apa nama dipanggil toleransi pada benda yang ditakut tinggi sangat. Maknanya benda penakut ni pun sama juga. Dia perlemah badan juga. Ada orang yang penakut tau. Main gym badan pakai ketak-ketak lagi kan. Pergi tandas, tolonglah teman kalah. Kau. Badan semang bukan main lagi kan. Temanlah. Takut kena kerja malam pergi tandas. Takut. Ada. Sebab apa? Al-Jubni tu. Okay? Dan Al-Bukhl. Al-Bukhl ni adalah bakhil. Berkira juga kelemahan badan. Ada orang level berkira dia agak tinggi. Dia pandai berkira. Ada orang tak kisah. Ada orang. Itu kita kenal. Kenal diri, kena kenal. Aku ni agak berkira. Kadang-kadang berkira. Okay. Lagi dua apa? Wa'udzubika minal ghalabati dain wa qahri rijal. Ghalabati dain ni berhutang. Okey. Perasan tak kita? Ada orang yang jenis suka berhutang. Okey, ada orang dia kurang keperluan dan dia berhutang. Okey. Ada orang jenis dia suka berhutang. Sisi hutang. Kita kena kenal. Kalau kita ke menantu kita, ke anak kita jenis tu, memang kena, ni kelemahan badan. Kena ingatkan, kena beritahu. Ada orang memang suka jenis berhutang. Nak hutang dan bayar tak saya cerita lah. Ni kita cerita suka berhutang. Bayar tak saya cerita lah. Ke berhutang. Sebenarnya itu kelemahan badan. Kelemahan inborn. Maksudnya itu kita kenal. Kenakan diri kita, kawan kita. Ada orang yang memang hutang memang bayar. Hutang tengah susah. Ini tak susah pun memang suka berhutang. Boleh tak? Beli dulu, pakai dululah. Mabik dululah. Itulah.
Dan yang terakhir apa? Waqahri rijal. Waqahri rijal ni maknanya pengaruh seseorang, pengaruh tidak wajar seseorang. Okey. Ada orang jenis dia adalah dia memang suka jenis dia adalah perlukan direction, perlukan arahan. Ada orang jenis macam tu, ada orang tak perlu, dia tak suka. Ada orang perlukan arahan. Tak ada arahan, dia tak boleh bergerak. Ada orang jenis macam ini. Kan? Kita cakap, buat macam inilah. Okeylah. Tapi, tak boleh fikir sendiri ke? Dia memang tak boleh fikir sendiri. Orangnya perlukan direction. Kan? Sebab itu, saya kalau ceramah pada orang lelaki, dan pada anak-anak kita kena pesan. Orang lelaki ni jangan malas nak buat keputusan. Hatta bermula dengan benda kecil-kecil, takut benda tu jadi tabiat. Contoh, abang nak makan apa bang? Apa-apalah. Kan? Abang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Kalau kita perasan, orang yang macam ini, dia bermula dengan malas buat keputusan benda kecil-kecil, nanti dia akan start sampai benda besar-besar. Sampai direction benda besar-besar pun, dia tak boleh buat keputusan. Sebab dia terbiasa dengan, apa-apalah, ikutlah. Ikutlah. Maknanya, buat keputusan. Okey. Waqahri rijal ni, satu benda yang kita kena perasan. Anak saya ni bagus, Ustaz. Ikut je cakap saya. Tapi lepas kahwin dia berubah, Ustaz. Dia ikut cakap bini, Ustaz. Okey. Anak kita, kalau kita takrifkan dia baik sebab ikut cakap kita, bagus. Tapi takut-takut dia ada waqahri rijal. Dia adalah orang yang suka dapat direction. Sebenarnya. Kalau kita kata anak saya bagus, saya cakap A lah dia, B lah dia. Bersedia untuk kehilangan anak kita kalau dia kahwin. So waktu tu, bila dia kahwin, yang rapat dengan dia, yang selalu bagi direction adalah bini dia. Waktu tu dia akan ikut cakap bini dia. Bini dia bukan queen control tau. Kita jangan tuduh menantu kita pula. Menantu saya queen control, tak. Anak tu sendiri yang suka dapat direction. Sebab dia punya kelemahan adalah waqahri rijal. Lepas tu kadang kita plan. Kenapa ada orang yang masuk kumpulan gangster, dia tak boleh buat jahat, dia rela kena pukul? Kenapa boleh ikut orang jenis macam ini? Sebab waqahri rijal. Dia tu tak boleh buat keputusan hidup dia. Dia adalah orang yang suka dapat direction. Boleh tak faham? Jadi, dalam hadis yang disebut, Al-Mujahid man jahada nafsahu fillah. Mujahid, pejuang, adalah orang yang melawan diri dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bermula dengan kita tahu apa kita punya kelemahan. Paling kurang 8 benda tadi tu yang Nabi ajar dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu, kalau kita tengok, lafaz hadis ini, dia ada alif lam. Alif lam ni de. Katakanlah madrasah, sekolah. Al-madrasah, the school. Maknanya, very specific sekolah mana. Ada alif lam. Lafaz hadis ini adalah semua adalah alif lam. Allahumma inni a'udzubika minal azzi, al-azzi dan al-kasal. Bukan general tau. Very specific. Maknanya memang penyakit-penyakit kelemahan diri kita panggil. Sebab itu, bila kita faham, aku ni ada the laziness dan benda tu tak normal, maka kita lawan lah diri kita. Kalau nak malas bangun, lawan. Jadi maknanya perjuangan melawan diri itu adalah sampai ketua. Sebab kelemahan itu adalah kelemahan diri kita. Itu sebahagian daripada diri kita. Walaupun kita dah develop 20 tahun, dah okey, dia akan jadi balik. So itu kelemahan inborn. Kelemahan lahir-lahir memang ada kelemahan tu. Sebab tu kita kena faham. Al-ajzi, benda-benda yang boleh kita lemah. Contohnya kan, ada orang lemah dengan pangkat. Ada orang lemah dengan pangkat. Sebab itu, jadi ketua jabatan, Alhamdulillah, bagus kan. Maksudnya, bagi direction. Pencen, berebut jadi pengurusi surau. Bergaduh pula pengurusi surau. Sebab kelemahan ada pangkat. Dia tak ada pangkat, dia jadi pening. Memang ada orang jenis macam tu. Dia tak boleh jadi pening. Dia kena ada satu status. Ada orang humble je. Kisah pun. Maksudnya bukan kelemahan dia. Al-Azzi kita tu apa? Ada orang kadang-kadang perempuan. Ada juga orang perempuan lelaki tau. Ada juga dia lelaki. Betul ada orang yang dia suka tengok orang lelaki yang pada ketak-ketak. Kita mungkin apa ni kan? Kita ada orang dia. Ada orang suka tengok orang lelaki pandai. Dia tengok pandai, dia cakap, bestnya, dia suka lelaki pandai. Ada jenis macam tu.
tu al-ajzi tu. Kelemahan kita apa? Kan? Jadi al-mujahid, pejuang tu ataupun mujahid itu adalah orang yang melawan diri dia. Kebanyakan kadang-kadang macam harta kita ni pun nak senang faham, kita cakap melawan hawa nafsu. Tapi nafsi ni memang dirinya. Diri tu. Kelemahan diri. Kelemahan nafsu ni kita sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah. Walaupun susah nak cerita berbanding dengan kelemahan diri. Kelemahan yang inborn. Sebab kelemahan nafsu tu kita stop dengan ilmu, okey. Tapi kelemahan diri tu dia sebahagian daripada diri kita. Tu susah tu. Contoh macam al-kasal tu kan. Orang ada al-kasal, orang ada the laziness tu. Orang ada malas. Itu 24 jam itulah diri dia. Dia kena sentiasa lawan, kena sentiasa diingatkan, kena sentiasa ditegur. Dan kalau tak ada orang tegur, dia kena ada kekuatan tegur diri dia. Kan? Ada kekuatan dengan ilmu, kena tegur diri dia. Kau kena bangun ni, kau kena bangun ni. Kau tidak, memang tidur lah pada hari. Bini bebel, sakit pinggang lah. Yang tahu dia dengan Allah aja. Sakit pinggang lah, itulah. Kalau keluar pun, bang, pergilah kerja. Keluar melepak, minum, berbual. Balik, tak dapat kerja lah. Bukan tak dapat kerja, dia malas. Sudut melepak dia kerja. Itu yang nak ceritanya. Mujahid melawan diri dia. Maknanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hadis seterusnya di ke-195. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Okay. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu al-Afra min Habisin at-Tamimi jalisan faqala al-Aqra inna li 'asharatan min walad ma qabbaltu minhum ahad. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap Hasan bin Ali, iaitu cicit Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sampingnya ada Al-Aqra dan Habib At-Tamimi sedang duduk. Aqra berkata, aku mempunyai 10 orang anak yang tidak pernah kucium satu pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya kerana berkata, siapa yang tidak sayang maka ia tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Okey. Hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita mengenai sayang. Okay? Mengenai sayang. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Okay. Ada satu kita panggil kemahiran sosial. Kemahiran sosial. Okay. Hidup kita ni, antara part yang penting adalah perhubungan sesama manusia. Dan Quran Allah sebut, Duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada kecuali kamu bagus hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni adalah satu benda yang perlu kita develop tau. Kita perlu bangunkan mana hubungan dengan manusia. Okay. Antara dipanggil kemahiran sosial, kemahiran hubungan dengan manusia. Dalam bahasa Arab dipanggil maharatul muamalah. Maharatul muamalah ni makna kemahiran sosial, kemahiran berhubungan manusia ni adalah kemahiran menunjukkan sayang. Kan? Ada orang jenis kadang-kadang sayang tu di hati, dia tak pandai tunjukkan. Tapi dalam hadis kalau tengok banyak hadis Nabi suruh tunjukkan sayang. Itu kemahiran. Kita cakap saya tak pandai nak tunjuk sayang saja, tapi hati saya memang penyayang. Kan? Bagus dah benda tu, dah dekat hati. Tapi kena belajar juga untuk menunjukkan. Belajar untuk menunjukkan. Okey. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sayang benda hati dan ada satu kemahiran kena belajar untuk tunjukkan. Belajar tunjukkan dengan cara macam mana? Macam hadis Nabi SAW, Nabi sebut Nabi cium cucu dia, duduk belai, maknanya sama-sama. Itu kemahiran sosial dalam hubungan sama manusia ni. Kan? Maknanya kena tunjuklah. Kena tunjuk. Kalau kau tidak, orang tak faham. Kan? Sebab manusia bukan ahli sihir untuk dia faham sendiri-sendiri. Kan? Takkan dia tak faham, dia suami kot. Dia memang tak faham. Kan? Macam mana? Kita kena belajar untuk tunjuk. Itu kemahiran sosial. Antara benda yang kena bangunkan. Lepas tu kena belajar. Senyum, itu kemahiran sosial. Saya ni penyayang tau. Tapi muka macam ni. Ada mana tahu kita ni penyayang ke tak? Muka pun hujung hidung kembang-kembang kan.
Tapi memang ada orang macam tu. Nampak garang tapi penyayang, ada. Tapi dalam Islam memang suruh bangunkan benda kemahiran sosial, menunjukkan benda sayang tu. Senyum, kan hadis Nabi sebut kan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Senyuman kemahiran sosial. Ada orang mudah senyum, ada orang susah nak senyum. Muka dia memang jenis ni. Pergi tengok ketat, mau ketat, memang jenis. Memang jenis dia, nak macam mana kan. Tuhan bagi dia, itu bahagian dia lah ya. Betul-betul. Tapi kena belajarlah senyum. Pergi tengok cermin tu, walaupun mula-mula senyum sengit sebelah ke apa, tak apa, tak apa. Belajar. Kemahiran sosial untuk kasih sayang antaranya adalah respon spontan. Itu benda kena belajar. Ada orang dia ada respon spontan yang tak bagus. Kan? Respon spontan ni kena tukar dengan respon matang. Ada orang, bang, dia ada respon spontan dulu. Tapi korang cakap, nak apa? Kita dah kasih hati dah. Kan? Apa orang cakap kan? Respon spontan. Ada orang jenis ada respon spontan. Kena tukar dengan respon matang. Kan? Kalau ada masalah ke apa, dia ada respon spontan dulu. Kan? Isi nak cakap tu, takut ada respon spontan, kena marah kadang-kadang. Isi nak kongsi je. Kan? Kereta accident tu kan? Bang terlanggar kereta, dia bukan tanya khabar kita sebagai isteri, apa khabar dia kan. Awak tu lah dah cakap bawa baik-baik kan. Ada orang lain yang langgar kita, dia respon spontan. Itu antara benda kasih sayang kena ni lah, kena belajar. Benda tu kena belajar tau. Itu skill. Kalau respon spontan kena faham, oh aku dah ada respon spontan. Kena tukar dengan respon matang. Relax dulu, dengar dulu. Diam dulu 10 minit. Baru bagi respon. Jangan terus bagi respon. Okey. Antaranya adalah benda yang berkaitan dengan kasih sayang yang paling mudah orang nampak. Kita tak ada kasih sayang. Kita tak ada kasih sayang adalah marah. Belajar untuk menahan marah. Menahan marah ni itu satu skill. Satu skill. Belajar relax dulu, ambil nafas dulu, kan? Maksudnya jangan mudah nak marah-marah. Okay? Itu satu skill juga. Dengar dulu, ambil nafas. Lepas tu dah hadis Nabi ajar skill. Nabi ajar skill ni. Marah-marah sangat. Kalau dia kata berdiri, duduklah. Kan? Kalau duduk, baringlah. Kan? Itu skill tu. Itu Nabi ajar tu. Kalau dalam keadaan biasa, pergi ambil uduk. Mana ambil uduk tu, mana tenangkan diri lah. Untuk tenangkan diri. Semayang. Dia ingat semayang. Kalau nak marah sangat, itu skill macam tu. Skill untuk menahan marah. Kan? Jadi maknanya ada benda selawat dulu, tenangkan hati dulu. Kan? Kadang respon spontan kita ataupun ketika marah, respon marah kita tu jadikan kita orang tak nampak kita ada kasih sayang. Okey, hadis ke-196. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minna rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafu wa bihima wa yatarahamuna biha tu'tiful wahshu 'ala waladiha wa akhara Allahu tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan satu rahmat kepada jin, manusia, binatang dan tumbuhan. Dengan satu rahmat itu mereka saling mengasihi dan saling menyayangi. Dengannya pula binatang buas mengasihi anaknya. Allah menangguhkan yang 99 rahmat untuk menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi Allah SWT ada, maknanya kalau rahmat itu atau sayang itu ada 100, satu saja Allah bagi kepada penduduk bumi ni, sampai Nabi sebut dikongsi penduduk bumi pun orang ada kasih sayang lagi. Jadi Allah tu sendiri ada 99 rahmat ataupun kasih sayang. Dan Allah SWT tu lagi maha menyayangi kita. Jadi maknanya cuma apa yang Allah nak kita buat, nak kita buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah ni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua ni, ibu kakak, ayah-ayah saya sekalian, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal
takkan pulang kepada suami kita, takkan pulang pada isteri kita, takkan pulang pada anak-anak. Kan sekalipun kita pesan kat laki kita, abang janji tau, janji besok saya meninggal jangan tanam, kan? Beli peti ais besar letak kat sebelah bilik kita. Agak-agak suami kita nak buat tak agak-agak Awak sayang saya kan, janji tau. Oh, banyak kali kita cakap, dia pun bingit telinga, dia buat iyakan je lah. Yelah, 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 yelah. Kan? Tapi meninggal agak-agak kita percaya tak cakap dia. Ada. Hari ni meninggal, dia hantar balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayangnya Allah pada kita apabila kita ni jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi hamba Allah ni memang kena taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu benda tu bukan mudah. Terutama nak jadi baik akhir zaman. Oh, bukan mudah nak baik jadi akhir zaman. Nak jadi isteri solehah akhir zaman ni kan senang ke? Kan? Isteri solehah. Nama isteri maknanya ada suami. Kan? Di mana nak jadi isteri solehah akhir zaman, suami tu jadi mening kepala kita. Tak senang jadi isteri solehah akhir zaman. Oh, kan macam-macam. Dia cocok kita, dia nyakitkan hati kita, dia tak kira. Yang ketika kita marah, awak ni neraka tau, neraka je kerja. Kan? Yang dia cocok kita, dia buat kita marah, dia tak kira. Abang-abang, ayah-ayah saya sekalian kan. Nak jadi suami akhir zaman, tak senang ke? Susah. Saya kan, ofis saya tepi tu, saya 9, kan tepi tu ada restoran kan. Saya kadang-kadang petang-petang turun pergi minum. Okay. Nampak Pak Haji. Dia kata, saya suka menyapa. Saya kunci, nak cili merah kan. Saya kunci, selalu nampak kat sini. Kan? Barangkali tarik dia sedap pun. Kan? Tiba-tiba dia memandang saya dengan muka yang penuh beremosi. Kan? Tak adalah Ustaz. Umum macam sekarang ni minta air bukan marah. Oh. Sekarang abang, ayah-ayah. Senang ke jadi suami yang soleh akhir zaman. Minta air pun kena marah. Itu belum buka mulut dah warning. Abang nak minum air, ambil sendiri. Jangan suruh orang. Belum buka mulut. Kena warning. Aduh. Asyik gitulah bang. Okay. Jadi Allah tahu. Dekat akhir zaman bukan mudah nak jadi baik. Sebab itu tak berjaya minta ampun. Baiki diri. Tak berjaya minta ampun, baiki diri. Lebih baik kita menjadi orang yang sentiasa minta ampun dan baiki diri daripada kita rasa kita betul je. Kan? Kita betul. Lebih baik kita rasa ya Allah aku minta ampun Tuhan. Dan baiki diri. Minta ampun ya Allah, baiki diri. Daripada kita rasa kita betul je. Kan? Jadi maknanya di akhirat besok Allah nak tengok siapa yang berusaha mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Hadis yang terakhir pada hari ni 197. Hadis 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ya Aisyah inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai kelembutan. Dia memberi balasan atas kelembutan, satu balasan yang tidak diberikan ke atas kekerasan dan tidak diberikan atas lainnya. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini Nabi SAW sebut bahawa Allah tu adalah Rafiq. Rafiq ni maha lemah lembut dan menyukai kelembutan, menyukai sifat yang lemah lembut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi maksudnya kebaikan kepada orang yang lemah lembut. Ada kebaikan-kebaikan yang kita tak tahu, yang kita tak perasan dibanding orang yang kasar ataupun keras. Okey. Bila sebut rifqi ni dia sifat. Sifat ni dia bermula daripada hati kita. Okey. Dia bermula daripada hati kita. Okey. Kenapa kita nak bersifat dengan lemah lembut? Kerana Allah menyukai benda itu. Jadi kita ni kan nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berusaha menjadi orang yang lemah lembut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Okey. Dalam amalan-amalan kita ni, amalan-amalan kita harian ni,
dia ada dipanggil anugerah pahala dengan anugerah kelebihan. Ada dua Ada dua anugerah pahala dan anugerah kelebihan. Contoh, nak senang faham solat duha. Ni kan waktu duha. Kan? Bila kita menunaikan solat duha, dia ada anugerah pahala. Ada anugerah kelebihan. Apa kelebihan solat duha? Antaranya murah rezeki. Antaranya murah rezeki. Okey, apa lagi? Katakan kita bersedekah pada hari ini. Sedekah. Dia ada anugerah pahala, dia ada anugerah kelebihan. Anugerah pahala sedekahlah. Anugerah kelebihan, lagi Allah tambah rezeki. Dan hadis yang disebut, tidak akan kurang harta dengan kita bersedekah. Allah akan tambah lagi. Okey. Sama juga dengan sifat-sifat yang Allah SWT suruh ataupun Nabi suruh kita bersifat. Contohnya macam kita berlemah lembut kan. Ada pahala berlemah lembut, ada kelebihan. Tapi kelebihan tu dalam hadis ni Nabi tak sebut secara spesifik apa dia bentuk dia. Tapi Nabi sebut Allah akan bagi kelebihan orang yang berusaha nak berlemah lembut sesama manusia tu, kan, dengan ada kelebihan yang banyak Allah akan bagi dibanding orang yang mana suka dengan kekerasan lah. Sebab itu maknanya kita berusaha untuk membentuk itu, dan kita kena faham, okay, Allah akan bagi pahala, anugerah dan juga kelebihan. Cuma kelebihan tu tak disebut spesifik apa benda, tapi adalah kelebihan Allah bagi. Kan? Mungkin Allah SWT akan bagi kesihatan, kita tak tahu kesihatan. Allah SWT bagi ketenangan hati, kan? Tenang-tenang ni benda tak boleh beli di kedai. Kan? Dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pergi kedai, kita cakap, "Dik, ada tenang tak?" Kan? Beli sekilo, ada. Tak ada. Kalau tenang tu boleh dibeli, habis kan? Maknanya orang berduit je, stok kat rumah, tenang. Kan? Tapi dia tak ada benda. Allah anugerahkan. Ini benda-benda kebaikan-kebaikan tu Allah ada bagi pahala dan juga ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Sama. Buat TikTok tadi. Oh ya. Oh, ya. Oh,